Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa khabar anda semua? Saya doakan you all semua sihat. Dan Alhamdulillah, malam ni malam yang hebat. Sebab sebenarnya tadi saya baru lepas satu session kan. Saya tak tahu you all dapat join ke tak. Kita ada session dengan Sifu Najib Asaduk bersama Ustaz Don Daniel. Dan banyak sebenarnya input saya dapat malam tadi. Hari ni lah sebenarnya kita punya kelas sebenarnya ada semalam. So tadi hanyalah real life. So banyak benda lah kalau you ada masa, you pergi kat saya ada share dekat saya punya personal wall juga. Dan insyaAllah nanti saya akan share dekat page ni pasal apa yang di-share oleh Ustaz Don Daniel. Dan sebelum tu saya nak tanya you all apa khabar. Adakah you all berada dalam keadaan yang sihat? Mungkin ada yang baru first time join saya punya live dan belum kenal pun saya, tak apa. So saya kenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasnul. So saya lah founder kepada Laleli dan kepakaran kami adalah membantu ibu ayah yang ada masalah anak sesama dan batuk berkahak, dan pada masa yang sama bantu untuk bina income chill saja dari rumah. Right. So apa yang saya nak share dengan you all lah sebelum kita start saya nak share apa yang saya dapat tadi bersama session tadi adalah agree to disagree. Siapa kat sini yang buat bisnes tapi tak dapat sokongan, daripada mak ayah, mungkin suami ataupun mungkin isteri, you buat seorang-seorang ni, tak ada sokongan apa, ataupun mungkin adik-beradik tak sokong apa semua, you buat. Dan mostly ramai orang yang bila dia dah contoh dia cakap, mak saya nak buat bisnes. Lepas tu mak dia cakap, alah kau ni kerja pun main-main lagi kau nak buat bisnes. Dah kena taruh, kena taji lah. Dan bila masa tu pula lah you all start rasa macam down dan akhirnya you give up. Mungkin yang kuat semangat sikit, mungkin you akan cakap, mak suka hatilah saya nak buat bisnes, saya nak berjaya. Dia lawan pula mak dia. Dah jadi benda yang tak bagus. So itulah datangnya istilah agree to disagree. Maksudnya macam ni. Katalah you cakap niat you, mak saya nak buat satu bisnes lah. Saya nampak peluang bisnes ni macam ada peluang untuk saya ubah hidup saya, ada peluang untuk saya dapat income lebih, dan mungkin ada rezeki saya nak bawa mak ayah pergi jalan tempat best-best, pergi bercuti, ada pergi haji atau umrah, atau mungkin selesaikan hutang mak ayah. You cakap macam tu. Lepas tu mak you cakap, tak payahlah nak, you kerja je lah, awak kerja je lah. Tak payahlah nak susah-susah pening-pening buat bisnes. Dan mungkin masa tu dalam hati you, mak saya nak buat bisnes juga ni. Tapi disebabkan kita kena hormat ibu ayah kita, kalau suami kena hormat isteri, isteri kena hormat suami, kadang-kadang baik kita diam. Kalau tak setuju tak apa, senyum, agree je lah, agree to disagree. Dalam bahasa Melayu dia bersetuju untuk tak bersetuju. Yang penting tak payah lawan. Apa yang anda kena buat, apa yang kita kena buat adalah kita proof kan, buktikan potensi yang kita ni boleh buat bisnes. Kadang-kadang mak ayah kita ni bukan dia tak bagi kita buat bisnes, tapi dia takut anak dia gagal. Takut anak dia gagal, takut anak dia tak berjaya, so dia tak nak benda tu. So why not, kan, you tunjukkan dulu potensi apa you boleh buat, apa pencapaian, apa you punya win, share dengan mak ayah. InsyaAllah dia akan, bila dia nampak you ada potensi, you dah bersungguh-sungguh, dan insyaAllah masa tu dia akan doa. Kalau isteri mungkin dia akan support, suami mungkin akan support pula. So first of all, agree to disagree dan show result. Tunjuk result apa yang kita dah buat, apa yang kita capai. Right, so itu benda yang saya dapat lah tadi. So saya harap kalau you ada masa kan, tengok sekejap pun tak apa. At least you tengok dulu, dengar dulu, maybe you akan dapat something. Yang Muslim paling penting, paling bagus, better you join. Yang bukan Muslim pun tak apa, you should join juga. Sebab apa? Sebab mostly apa yang di-share adalah berkaitan kehidupan, berkaitan apa, what's important, kan? Benda tu yang boleh diaplikasikan. Okay. So malam ni saya nak cakap pasal satu benda yang serius ni. Yang serius, yang saya rasa benda ni lah punca yang menyebabkan ramai usahawan ataupun especially agent dan dropship susah nak grow, nak pergi lagi jauh tau. Dia macam mana nak cakap, dia berada di takut tu je, stay stagnant tempat yang sama, tak pergi ke lebih besar.
Sepatutnya kalau anda buat bisnes dengan cara yang betul, kita akan start dengan dropship. Tak lama lepas tu you akan grow jadi agent, ataupun kita panggil kat sini warriors. Bila you masuk warriors, kita ada 3 jenis. Kita ada bronze warriors, kita ada silver warrior, lepas tu kita ada gold warrior. So perjalanan tu lah, dari sini. Dia masalah dia macam ni. Masalah dia bila you berada pada tahap dropship ataupun fighter selama mungkin setahun, 2 tahun, sampai tahap tu je, you tak grow, you tak pergi jauh. So itu bermakna maybe ada something wrong, ada sesuatu yang tak betul somewhere. So you kena start tanya soalan dengan diri sendiri. Adakah ini apa yang aku nak buat? Adakah ini betul apa yang aku nak buat? Kena tanya benda tu. Sebab kadang-kadang kita ni nak buat macam-macam sangat. Kita nak buat tu, kita nak buat ni, kita nak buat benda tu, benda ni. So benda tu apa kita panggil, kita nak semua benda kalau boleh, kan? Masalahnya adalah bila kita nak semua benda tu, kita takkan dapat. Kita takkan boleh dapat semua benda. Ini hakikat. Ini hakikat. Kita kena accept the fact, akui dulu bahawa you tak akan dapat semua benda. Benda ni juga saya cakap dengan Amar, kan, dengan anak saya. Cakap, sebab biasalah kadang-kadang dia nak tu tak dapat, dia nak ni tak dapat. Memang kita orang takkan bagi dia, Amal, Sofia, apa-apa yang dia minta. Kalau pergi kedai apa-apa minta, memang takkan dapat. Tak kisahlah dia nak nangis ke apa, sampai sekarang ni dia dah tak minta dah. Dia minta pun, tapi dia dah tahu, masa sebelum dia minta, dia dah tahu dia takkan dapat. So bila kita nak pujuk dia lah, kita akan cakap, Amar, dalam hidup ni awak kena get ready. Kita panggil awak lah, awak kena get ready, sebab akan ada banyak benda yang awak takkan dapat. So why not you fokus dengan benda yang you boleh dapat. So Amar, kita orang buat macam tu. Tapi saya tak tahu apa pemahaman dia, perception dia. Tapi saya dengan Sal, kita nak didik dia supaya jangan meminta lah. Jangan meminta, syukur apa yang ada. So kita kena sentiasa grow, jangan stagnan kat tempat yang sama. Dan saya dapati ramai kita punya team ataupun agent yang susah nak grow sebabkan satu benda je. Ada tak kat sini yang nak tahu apa benda tu yang menyebabkan dia susah nak grow? Jangankan nak naik level ataupun nak upgrade, nak maintain level tu pun dia ada cabaran dia. Siapa nak tahu benda ni? Boleh komen nak tahu. Anda kena komen nak tahu, sebab baru saya tahu bahawa you nak tahu. Alright, okay, good. So untuk anda grow, untuk pastikan bisnes kita tak tersangkut ataupun terkecundang di tengah jalan, adalah bukan first kali, ini penting, adalah jangan bagi hutang. Kenapa? Saya explain. So saya suka nak share you satu cerita ni lah, cerita Imam Hasan Al-Basri. So Imam Hasan Al-Basri ni dia adalah seorang ulama lah, dan dia mostly dia punya dia banyak benda yang berkaitan bisnes juga. So ada satu situasi ni di mana pada satu hari Imam Hasan Al-Basri ni sebelum dia meninggal, dia beritahu kat anak dia ada 2 orang anak. So dia cakap dengan anak dia, ada 3 benda. 3 benda. Nombor 1 adalah bila pergi kerja, bukan 3 benda, 2 benda. Bila pergi kerja, jangan kena matahari. Nombor 2, jangan kutip hutang. Jangan kutip hutang. So ada 2 benda. Jangan kena matahari, jangan kutip hutang. So bila lama-lama lepas tu ayah dia pun meninggal. So kedua-dua orang anak dia ni pun masing-masing berpecah buat bisnes sendiri masing-masing. Dan akhirnya mak dia dapati abang dia ni bisnes makin lama makin grow, makin besar tau. Manakala adik dia ni pula dah sampai dah tahap senak dah, sakit dah, semput dah, mungkin dah nak bankrupt. So mak dia panggil adik dia, panggil abang dia, datang berkumpul. Mak dia tanya, okey abang, boleh tak mak nak tanya apa yang abang buat sebenarnya sampai bisnes abang grow? So abang dia bercerita, tak buat apa pun mak, abang just follow je apa yang ayah cakap. So ayah cakap dulu, jangan kena matahari. Dan nombor 2, jangan kena cahaya matahari. Nombor 2, jangan kutip hutang. So apa abang buat? Abang pastikan abang keluar subuh. Sebelum matahari keluar tu abang dah keluar, dan abang balik waktu malam.
setiap hari. Dan apa yang berlaku pula kalau yang pasal bagi hutang? Dia cakap, oh abang tak bagi orang hutang, abang bagi semua cash. Nak beli cash, nak beli cash, tak ada hutang. Oh macam tu mak dia faham. Okey, adik-adik buat macam ni pula. Adik ikut juga nasihat ayah, mak. Adik ikut juga cakap apa, jangan bagi hutang, jangan kutip hutang, lepas tu jangan kena matahari. Lepas tu mak dia tanya lagi, adik buat macam mana sebenarnya? So dia pun cakap, adik akan keluar pakai payung, pergi kerja pakai payung, masa tu dah tengah hari lah. Balik kerja pun ada matahari lagi, pakai payung juga. So adik tak kena cahaya matahari. Nombor 2 pula, adik dia cakap, since ayah dia tak bagi, Imam Hasan Al-Basri tak bagi kutip hutang, so apa dia buat adalah, siapa yang berhutang dengan dia biar. Bayar, tak bayar tak apa. So bila mak dia dengar macam ni, mak dia pun faham lah kenapa abang tu boleh grow dan adik tu pula sangkut. Okay, so key point apa yang saya nak share dekat sini adalah hutang. Kan? Kita especially saya nak cakap apa, bangsa kita ni suka sangat berhutang sebenarnya. Dah terbiasa sangat berhutang. Dan salah satu misconception adalah, yang saya nampak adalah, orang ingat dropship ni you kena berhutang dulu. Meaning macam ni, you are like agent. You agent, lepas tu you nak buat business lah. So you beli 10 botol AO Walid, dan you ada dropship. So dropship ni cakap, okay, saya ada satu customer lah nak satu AO. So apa yang berlaku, yang salahnya, you bagi dulu, contoh you bagi AO Walid 1, lepas tu dia cakap, okay nah ni produk, pergi jual, dapat duit bagi saya. Masalah dia kat sini. Masalah dia adalah, bila you akan dapat duit tu balik? Mungkin dia akan COD esok, lusa, too late. So you akan dapat duit lambat. So bila you dapat duit lambat, you tak boleh nak rolling. Bila you tak boleh rolling, masa itulah you akan start rasa macam stres. You rasa macam, aku buat penat-penat tak ada income, aku promote penat-penat tak ada income. Sebenarnya punca dia adalah you bagi orang hutang. Bukan saya cakap tak boleh fleksibel. Even Cox Memos pun dia bagi orang hutang, dia ada extra charge, dia akan still untung. Tapi kita tak nak ambil riba-riba macam tu, tak nak. InsyaAllah mohon kita jauhkan. Riba tu confirm neraka. So apa yang Allah cakap. So apa yang kita buat adalah, setiap agent, setiap dropship ni nak beli, suruh dia bayar dulu. Suruh dia bayar dulu. Meaning cakap, you nak satu botol, okay, boleh. Satu botol RM30. Lepas tu dia bayar dulu. So dia nak jual bila, terpulang kat dia. Katalah agent cakap, susah lah macam ni, saya tak ada modal. Dan tak apa, awak usahakan dulu modal, cari customer dulu. Dah dapat customer, baru you bayar dulu dan you pergi. Dan kalau tanya saya lah, mustahil lah anda tak ada RM30 kalau you serius nak buat bisnes. RM30, macam mana nak cari RM30? Macam-macam cara lah sebenarnya. Tapi kalau you tak bersedia untuk invest modal RM30, invest besar RM30 tu, you takkan dapat pulangan dia. Anything must be invested first. Kan? Kalau you nak untung ASB, adakah you untung tanpa you masukkan duit dalam ASB? Tak kan, tak boleh kan. You kena masuk duit dulu dalam ASB, kena ada modal baru dapat untung. Kalau you tak masuk duit, macam mana ASB nak bagi duit? Cuba fikir, macam mana ASB nak bagi duit kalau you tak invest dulu dengan dia? So sama juga dengan bisnes. Kalau you agent, pastikan sebelum you bagi stok dekat orang, suruh dia bayar dulu. Itu penting, sangat-sangat penting. Sekarang mungkin you nampak macam kecil, tapi bayangkan kalau you ada 20 ataupun 50 orang agent, semua buat benda yang sama, semua berhutang dengan you, 50 orang agent, 5, 10, 150, 1,500, lebih kurang. So macam mana you nak dapat? You sanggup ke bagi orang hutang 1,500? Saya tanya, sanggup ke? Kan? Mesti tak sanggup kan? So that's why penting you jangan bagi orang hutang. Dan saya suka juga nak beritahu, kadang-kadang orang letak kat kedai tau. Bila letak kat kedai ni, masalahnya bila orang, contoh kadang-kadang kedai runcit, kita letak produk kita kat situ. So masalahnya adalah bila orang tu letak kat situ, kita yang letak, dan kalau terjual dia bagi commission. Masalahnya adalah dia takkan appreciate dia, dan dia takkan cuba jual produk kita tu. Itu kunci dia. Tapi mungkin saya faham, mungkin peringkat awal kedai tu mesti tak nak lah apa semua. So tak apa, you bagi dia, apa panggil tu, you bagi dia, macam mana nak cakap nama dia,
you bagi dia test. You bagi dia test. Saya nak bagi you all satu tips. Benda ni saya baca. Saya baca. So saya ada baca satu buku ni. Dia macam mana seorang ni, Mamat ni, Mak Saleh lah. Dia buat bisnes. Dia buat bisnes apa tau? Dia buat bisnes baju printing hipster untuk skateboarders tau. Skateboard dia buat. Dan dia boleh naik dalam masa I think around 3 bulan. Dia punya sale dah gila-gila banyak. Dan saya beritahu macam mana. Ini untuk orang yang letak barang kat kedai lah. You mungkin boleh implement. Tak kisah you business apa, mungkin you boleh implement benda ni. So apa dia buat? Dia letak barang dia dekat kedai yang paling popular, paling mahal, paling power. Faham tak? Dia letak dekat kedai, katalah dekat keliling area dia. Contoh ada satu kedai ni yang ramai gila orang pergi, top number 1. So apa dia buat? Dia letak, dia pergi jumpa orang tu. Dia cakap macam ni, bos, kita ada produk baju, kita nak letak dekat you punya kedai, boleh tak? Dan of course kedai tu akan cakap, you siapa? You punya produk ni pun tak pernah ada orang dengar, kualiti you pun tak pernah ada orang tahu, kita tak nak letak. Kedai yang paling mahal ni cakap. So apa dia buat? Apa dia buat? Yang penting dia dah bagi tahu. Apa yang dia buat adalah dia pergi ke kedai depan. Dia pergi kedai depan tu, pesaing lah. Bermaksud dia pergi dekat pesaing orang tadi tu, bawah sikit. Lepas tu dia pergi kat sana. Dia cakap, cik, kita ada baju ni, baju nak dijual, dan kita memang cadang berbesar hati nak letak dekat you punya kedai. You berminat ke tak? Lepas tu dia cakap, tak berminat lah, saya tak kenal you. Cakap, cik, jangan silap cik, dekat depan tu dia dah berminat kedai depan tu. So kalau dia dah dapat dulu, cik rugilah. Sebab dia memang ramai orang pergi. So orang akan start beli kat sana, dan kita pun mungkin dah tak supply dekat you. Dia cakap macam tu. So apa, bila berlaku cabaran, challenge ni, kedai depan ni goyang lah cakap. Tak apalah, tapi laku ke you punya ni? Confirm laku. Dia cakap macam tu, confirm laku. So dia letak kat situ. Dia letak kat situ. Tapi masa ni peringkat ni free, dia bagi free. Tapi dia letak, dapat commission dia ambil. So dia letak situ. So bila dia letak situ, apa dia buat adalah dia deal dengan kawan-kawan dia. Dia deal dengan kawan-kawan dia. Ini kita panggil investment. Investment, dia deal dengan kawan-kawan dia. Artinya dalam 10 orang kawan dia, dia suruh beli barang kat kedai tu. Duit dia sendiri lah. Beli barang sampai dah habis tu. Lepas tu seminggu sampai orang tu kau, bro, stok kau dah habis lah. Lepas tu betul ke dah habis? Dia buat terkejut lah. Betul ke dah habis? Tak apa, kita orang datang. Tapi kali ni kita tak boleh nak bagi free sebab ada kedai lain dah ambil. So tak apa, kita bayar dululah. So dia dah start jadi agent. Faham tak? Kedai tu dah start jadi agent dia. So bila kedai tu dah jadi agent dia, lepas tu dia buat lagi trick dia tu, ulang lagi. Ini kita panggil dummy order. Dummy order ni. So kedai tu bila dia dapat apa panggil tu, dapat customer, lepas tu kawan dia suruh orang lain pula beli. Rotate lah, duit tu dapat kat dia balik. Dia mungkin bagi sikit persen dekat kedai tu. Rotate sampai laku. Kan? So akhirnya kedai kat depan dia tu, kedai depan tu, dia pergi balik bawa kedai barang tu, pergi kat kedai yang paling mahal tadi. Cik, produk kita ni memang laku, kedai depan dah jual. So cik nak letak tak? Sebab benda ni memang laku ni. Dalam masa seminggu kita dah terjual 4,000 helai, 20,000 helai. Contohlah, saya betul ingat berapa. So kedai depan goyang lah. Cakap, tak boleh ni, pesaing dah jual. So apa dia buat? Dia pun ambil stok. Dan at the end, semua keliling area tu semua dah ada dia punya stok. Dan dia expand sampai sekarang. Apa brand dia? Saya tak ingat apa. Tapi ada brand hipster lah, skateboarders ni ada brand dia, saya tak ingat. Mungkin nanti saya share dengan you all lah. So itu adalah satu cara kalau macam ni nak bagi produk you viral dekat kedai. Kena plan, benda ni kena plan. Dan jangan cerita kat semua orang. Tak semua orang tahu. Dan tak semua orang pun nak tahu sebenarnya. Tapi benda ni berkesan. Okay. So itu tips mahal tips mahal. Boleh gunakan, saya bagi anda gunakan. Dan saya harap membantu. Especially untuk orang yang letak barang kat kedai lah. Kalau letak e-wallet dekat you punya kedai, buat macam tu. Bagi produk tu nampak viral dulu. Dan dia kan sebenarnya produk kita viral. Macam e-wallet ni dia sangat viral sebenarnya. Cumanya kita ni, adakah kita cukup viral untuk follow dia punya viral? Okay. So moral of the story, jangan bagi hutang. Tolong please jangan bagi hutang. Saya bukan cakap sebab saya jahat. Jangan ingat orang yang tak bagi hutang ni jahat. Sebenarnya orang yang tak bagi hutang ni lah baik. Sebab dia tak suka meminta hutang.
Penat saya tak tahu you all pernah ke ada orang hutang, lepas tu tak bayar, lepas tu yang bestnya post kat social media, pergi makan mahal-mahal, pergi shopping sana shopping sini, tapi hutang tak bayar. Sentak member babe. Saya tak pernah kena lah, saya dengar cerita lah So itulah benda-benda yang kita nak elakkan. Kita tak nak perasaan tak sedap hati, perasaan musuh. Kadang-kadang hutang ni boleh buat musuh. So kenapa kita nak mencipta masalah ataupun possibility yang boleh menyebabkan kita bermusuh dengan sahabat kita ke, kawan kita ke. So tolong elakkan berhutang. Kalau dia cakap nak berhutang juga, cakap minta maaf, tak apa, awak belajar kumpul duit dulu, dapat modal, insyaAllah saya boleh tolong, tapi saya tak boleh bagi hutang. That's it, noktah. Boleh So saya nak anda berjaya. So that's why saya nak anda betul-betul jaga you punya cost, untung rugi apa semua. Make sure jangan bagi hutang, sebab itu akan rosakkan you punya business dan boleh menghalang you punya grow. Okay, so itu saja daripada saya, Hasnul dari Empire. #sihatkan syok. Kita jumpa lagi. Bye bye.